Suasana malamnya umpama berada di dunia pari-pari. Siangnya pula bagaikan berada di kota Venice. Menjadi tarikan pelancong dari dalam dan luar negara. Kegemilangan Sungai Bandaraya bersejarah Melaka terselit 1001 kisah unik. Kita sedia maklum bahawa Sungai Melaka mempunyai nilai sejarahnya yang tersendiri. Namun, ia pernah tidak dihirau ramai kerana kekotoran airnya. Tetapi selepas diberi nafas baru, ia kembali menjadi nadi pendapatan penduduk setempat, malah penjana ekonomi negara. Dengan hanya berbekal 2 bot untuk aktiviti pelancongan di sungai sepanjang 4.5 km ini, Melaka River Cruise telah ditubuhkan pada tahun 2005. Selepas 15 tahun berlalu, kini perkhidmatan botnya juga telah ditingkatkan ke 40 buah dengan tempat duduk yang lebih selesa. Satu-satunya perkampungan Melayu yang masih menyelusuri sungai di tengah kota negeri Hang Tuah dengan bot ini mampu membuat seseorang mengimbau kembali silakan buku sejarah sekolah yang menceritakan kisah penjajahan tanah Melayu dahulu kala yang berkait rapat dengan penggunaan sungai. Menurut Muhammad Fitri Shah, penyelia bahagian promosi pemasaran acara Melaka River Cruise, rata-rata pelancong sangat menghayati tinggalan sejarah yang masih terpelihara di tebing-tebing sungai. Kalau kita lihat sepanjang pelayaran Melaka River Cruise ini, kita akan melihat monumen-monumen ataupun bangunan-bangunan prasejarah. Juga bangunan-bangunan rumah kedai yang dilukis mural di atasnya oleh pelajar UiTM. Apabila malam menjelma, pelayaran terkemuka itu menambahkan perkhidmatannya, menjamu selera di atas bot bergelar Mendam Berahi. Sambil ditemani angin sepoi-sepoi bahasa, pengunjung juga dapat menikmati suasana Sungai Melaka yang bertukar wajah, dipenuhi lampu berwarna-warni bagaikan berada di dunia fantasi. Yang pasti, ia akan meninggalkan kenangan manis buat mereka yang menaiki bot istimewa ini. Kita menjadikan perkhidmatan contohnya untuk sambutan hari lahir, anniversary, mesyuarat pun actually kita boleh benarkan orang untuk buat mesyuarat kat sini dengan suasana santai kan. So tak adalah terlalu formal. So kita menciptakan juga suasana harmoni atas kapal ni di mana orang boleh enjoy dia punya pemandangan kan. Dan kalau nakkan muzik, kita juga provide muzik. Bergantung pada keinginan customer jugalah. Kunci utama di sebalik kejayaan aktiviti pelancongan air di negeri Hang Lipur berkenaan adalah pintu kawalan air baraj Muara Sungai Melaka. Perbadanan Pembangunan Sungai dan Pantai Melaka (PPSPM) yang bertanggungjawab terhadap transformasi sungai ini juga mengurus pintu kawalan baraj. Berpengalaman selama 11 tahun di pintu kawalan air, Rizwan Karim antara yang pakar mengendalikan baraj.
Menurutnya, fungsi tempat ini adalah menjaga tahap kedalaman air sungai di mana bertindak sebagai sebuah empangan selain memastikan airnya sentiasa cantik dan tidak berlumpur. Tangki apa? Okay. Kita dekat sini kita ada buat proses untuk pertukaran air lah. Kita panggil flushing lah untuk pertukaran air sungai. Kita akan buat flushing ni pada setiap minggu berdasarkan daripada air laut pasang pagi lah. Kita maintainkan atau kita untuk stabilkan air paras ni kita kena ikut daripada Jabatan Laut punya buku lah. Kita akan buka lah, kita akan turunkan ketiga-tiga pintu ni sebanyak 90% untuk kita keluarkan air ke laut lah. Kita di Barah ni terlibat sama untuk menjaga kawasan-kawasan di seluruh tebing-tebing sungai daripada banjir lah. Kita biasanya akan berurusan dengan Jabatan Bayaran lah, dengan GPS lah. Secara tidak langsung, usaha PPSPM menaik taraf Sungai Melaka telah memberi sumber pendapatan kepada orang ramai yang berniaga di tebing sungai. Antara yang mendapat sambutan ramai adalah cendol Kampung Hulu milik Farizal Mustafa bersama seorang lagi rakannya. Asalnya kafe yang saya buka di Kampung Hulu ni tak ada cendol pun, tak ada wujud pun cendol. Kita buka kafe biasa yang konsep macam untuk turis, so dia orang datang santai. Tapi bila saya lihat saya nak orang-orang yang orang luar tahu pasal Kampung Hulu dan boleh relax di tepi sungai Melaka yang mana kawasan ni memang orang tak ada tumpul ramai. So saya try cipta satu produk yang berkait rapat dengan Melaka, iaitu cendol. Tapi cendol kami berbeza daripada cendol yang lain. Cendol kami menggunakan santan yang dikisar. Compare yang sebelum ni, cendol tu cair. Tapi cendol tu, ais yang kita gunakan ialah ais tu santan. Dan kita topping macam-macam dengan duriannya, dengan macam-macam buah-buahan yang segar. Dan rasanya memang, you all kena try rasa baru dah tahu macam mana rasanya. Okay, bos. Okay. Sekali ni, sekali nak. Sekali ya. Minggu ni je dah 3 kali. First time saya dengan anak-anak, second time I bring my mother, parents datang sini. Third time dengan kawan-kawan, ada KL, ada Melaka, ada Segamat kan. So kita orang gathering kat sini sebab tempat dia very cozy, lepas tu sangat-sangat fresh sebab kat luar kan. Kat bawah ni gula man. Bawah. Terletak 200 meter dari kedai cendol itu, Masjid Kampung Hulu yang berusia ratusan tahun masih terserkam indah. Masjid ini antara saksi kepada perubahan Sungai Melaka. Bagi Haji Abdullah Abdul Kadir, 71 tahun, yang telah menjadi norja kepada masjid berkenaan sejak 1972, dia juga sempat melihat pembaharuan laluan air itu. Kalau kita fikirkan kalau suasana dululah 300 tahun, suasana jalan raya macam mana, tanah merah kan, jalan tak besar, jadi orang motor, orang kubu, orang yang tua semua kadang asli. Taman Rempah tu kan, dia buat laluan motorbot cantik lah, macam pulau kan, terus ke muara sungai. Sekarang pula ada ni apa cendol kan, sebelum agak singgah, makan tu semayang. Tu saya tengok memang ramai kalau belah-belah seberang kan, memang tumpuan dekat masjid ni. Kita masjidnya di masjid sejarah kan, tu daun sejarah tu.
Selain Masjid Kampung Hulu, penghuni Kampung Moreton yang tinggal berhampiran juga mempunyai nostalgia tersendiri dengan Sungai Melaka. Berusia 81 tahun, Haji Ibrahim Haji Hashim menceritakan sungai yang berhadapan dengan rumah keluarganya, Villa Sentosa ini, dahulunya seluas 300 meter dan menjadi tempat permainan budak-budak kampung. Ketika itu juga, ia sering banjir tatkala hujan turun dengan lebat. Walaupun rindu dengan suasana sungai lama, dia bersyukur dengan wajah baharu Sungai Melaka yang kembali memberi kemudahan kepada penduduk setempat. Jadi pada masa itu kampung ni dikelilingi oleh Sungai Melaka, tidak seperti cantik yang ada sekarang. Sungai itu tak ada macam kata tebing konkrit semua, ini tanah lumpur. Bila air pasang, lumpur tu akan surut jadi macam kata sinking ataupun erosion. Jadi pada tahun lebih kurang dalam akhir tahun 1990, kerajaan Melaka dengan kerjasama Kementerian Pelancongan Persatuan adakan peruntukan untuk membangunkan Sungai Melaka, dan sekarang kita ada kemudahan-kemudahan seperti access road di sekeliling Kampung Moreton dan juga di sebelah sana sebagai macam kata river walk. Haji Ibrahim juga berkongsi laluan air ini pernah sibuk dengan aktiviti perdagangan. Sungai Melaka ni digunakan daripada ujung Kuala sampai ke atas sana gudang di mana barang-barang diekspor ataupun diimport daripada kapal melalui tongkang-tongkang pergi pada gudang-gudang sana. Jadi selain daripada itu, sungai ini pun penuh dengan penangkap ikan. Kebanyakan mereka itu menggunakan bot asalnya daripada bangsa Tionghoa. Melaka sememangnya kaya dengan kegiatan pelancongannya, terutama di sekitar sungai yang terletak di tengah bandaraya. Pelbagai usaha dilakukan bagi mencipta pencapaian itu. Secara tidak langsung, ia turut menjadi pintu rezeki kepada penduduk setempat. Penghuni setia di sini sejak dahulu kala adalah biawak. Di sebelah kiri kita ada tumbuhan iaitu pokok bakau. Pokok bakau ini okey, perasan dia kat situ ada sikit biasanya. Okey, orang Cina betul, orang daripada China biasanya naik pada waktu siang hanya untuk melihat biawak. Kalau dia panggil siyi, itu yang saya panggil siyi tadi kan, siyi ataupun si kacua. Okey. Difahamkan haiwan ini telah menjadi ikon pelancongan Sungai Melaka. Berdasarkan kita punya statistik, lebih kurang 50% kedatangan daripada pelancong China yang akan datang ke sini hanya untuk melihat kita punya biawak sahaja. Okey. So biawak kita kadang-kadang jadi pelik nak kenapa jadi ini kan. So rupanya itu adalah salah satu tarikan dan keunikan yang ada di Sungai Melaka ini. Kewujudannya di Sungai Melaka itu dapat menjaga ekosistem di Sungai Melaka. Selain daripada kita menggunakan inisiatif sendirilah untuk membersihkan Sungai Melaka. Turut menumpang populariti sungai yang pernah menjadi nadi perdagangan kota Portugis dan Belanda ini adalah kedai makan Line Clear Kampung Jawa. Ia adalah perniagaan 3 generasi anak jati Melaka di mana pemiliknya kini adalah Muhammad Farus Muhammad Jaafar.
Dulu macam nampak macam orang kat sini saja, pun kurang pelancong. Sejak sungai ni dibangunkan, memang banyak perubahan dia. Pelancong tak putus-putus lah. Bila orang nak makan rojak, bila pun sate. Pelancong biasa dalam bot orang duduk, lepas tu dah yang bawa bot ni beritahu makanan sini yang sedap, sate ada macam-macam. Lepas tu bot tu nanti hantar dari satu tempat, dia turun, dia datang sini makan. Sungai Melaka ni pelancong-pelancong ramai datang tengok kan. Jadi saya tak langsung boleh menambahkan pendapatan orang Melaka lah. Kalau dulu dia punya tempat makan-makan ni sikit sekarang dah banyak kan. Kalau dulu orang tak tengok, tak kenal Melaka, Sungai Melaka tengok pun orang tengok alawan nak muntah kan. Wah, sekarang semua dah datang lah macam tu lah. Pelbagai aspek diambil berat oleh Perbadanan Pembangunan Sungai dan Pantai Melaka bagi menaik taraf laluan air ini, termasuk keselamatan penduduk setempat dan pengunjungnya. Antaranya adalah mewujudkan Emergency Response Team ERT seramai 18 orang yang mempunyai kepakaran menyelamat air dan mengendalikan kebakaran. Ketika penggambaran majalah 3 di sungai ini, kami berkesempatan melihat simulasi latihan pasukan ini menyelamatkan mangsa daripada bot terbakar yang diketuai oleh Syahril Abu. Banyaknya orang awam tergelincir jatuh apa semua. So maklumat kami dapat daripada jurumudi kita yang akan maklumkan kepada kita lah. So bila jurumudi kita ride boat, dia nampak sesuatu yang berlaku di sepanjang sungai ni, dia akan maklum kepada controller. So kami punya pasukan, anggota kami sebanyak 18 orang ni akan mengambil tindakan lah. So anggota kami ni dia on call. Setiap hari akan ada yang standby di sungai. Tak kira lah walaupun kejadian-kejadian daripada orang awam ataupun kejadian bot tenggelam. Bot tenggelam ni bukan bot tenggelam dari segi ketika orang ada, ketika orang tak ada. Sebab sungai kita ni dia ikut air laut pasang surut. So bila air laut surut, kita akan buang air ni ke laut. So bila air laut pasang, kita akan masuk air yang baru. So akan berlaku kadang-kadang bot tu tersangkut dekat tebing, dia tak naik. So air akan masuk dan akan tenggelam. Jadi pasukan ERT jugalah yang akan menaikkan bot tu tanpa menggunakan kren. Kami angkat secara manual. Itu kami punya pengalaman yang saya rasa tak semua orang dapat pengalaman tu. Difahamkan pembaharuan yang dilakukan ke atas Sungai Melaka bukanlah mudah. Kita punya bot dulu pun ada yang 1, 2 daripada Explorer. Macam dulu Tungku Timah. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif PPSPM Karunisa Ibnu Masoda, laluan air ini masih mempunyai fasa pembangunan seterusnya. Semasa yang lepas kita buat DCF. Sungai Melaka ni asalnya idea pembangunannya daripada tuan yang terutama yang di-Pertua Negeri Melaka, iaitu Tun Datuk Seri Dr. Haji Muhammad Ali bin Muhammad Rostam. Yang pada ketika pembangunan tu beliau berkhidmat sebagai Ketua Menteri Melaka. So idea konsep pembangunan di Sungai Melaka ni sebenarnya diambil daripada Venice. Bila sungai ni dah dicantikkan, kemudian nak maintain tu pun adalah salah satu cabaran besar. Sebelum pembinaan, of course lah nak kena buat daripada A to Z. Tapi selepas projek ni dah dijalankan, cabaran dia nak maintain. Macam mana kita nak maintain? Seiring dengan statusnya sebagai tarikan pelancongan utama, perhatian sentiasa diberikan untuk memastikan persekitaran sungai bebas daripada pencemaran. Pihak perbadanan juga mempunyai pasukan mengutip sampah menggunakan bot khas. Difahamkan mereka yang bertugas membersihkan laluan air ini melakukannya setiap hari seawal 7 pagi sehingga petang.
Ahmad Syahir Salim yang bertugas sebagai pembantu awam Melaka River Cruise antara yang terlibat dengan pembersihan berkenaan. Selalunya kalau di kawasan area Bandar Hilir tu, kebanyakan sampah tu kadang-kadang daripada orang awam. Sebab kita pun tak boleh buat apa, tak boleh kawal. Bila pintu baraj dibuka, sampah daripada atas akan turun, akan mengakibatkan banyak sampah. Seperti botol, sampah makanan, pokok kiambang selalunya. Ahmad menceritakan bahawa dia pernah mendapat penghargaan daripada pelancong yang datang berjabat tangan dengannya kerana melakukan kerja yang mulia ini dan ia menjadi kebanggaan buat dirinya serta rakan-rakan yang lain. Sesungguhnya Sungai Melaka kini jauh berbeza dengan yang sebelumnya, menjadi tanggungjawab ramai pihak bersama-sama menjaganya. Jabatan Alam Sekitar Negeri Melaka juga tidak ketinggalan memainkan peranan yang penting bagi menjamin kualiti air sungai ini. Suhu 28.3. Suhu 28.4. Terdapat 28 buah stesen di bawah pengawasan mereka. 4 daripadanya adalah yang berada di pusat bandar. Sebanyak 6 uji kaji air akan mereka lakukan setiap tahun supaya dapat memperolehi tahap kebersihan yang dikehendaki. Kita ambil sampel ni ada dua cara. Pertama kita pakai in situ tadi, kita kita guna alat YSI. Kita ambil beberapa parameter yang mana kita boleh dapat bacaan immediately. Ya, antaranya salinity, pH, DO, conductivity. Ya. Manakala yang the next tadi kita ambil sampel yang pakai botol-botol tadi tu, kita ambil sampel untuk grab. Yang ni kita ambil sampel, kita preserve, lepas tu kita hantar ke Jabatan Kimia. Dan keputusan makmal tu selalunya lebih kurang sama. Sungai Melaka ni untuk kawasan cruise ni, dia dalam kategori di kelas 2 ke 3. Kalau 2 tu dia bersih. Kalau 3 tu dia sederhana tercemar. Dalam dua-dua parameter ni, dua-dua kelas ni, dia sebenarnya sungai ni boleh diguna untuk aktiviti macam cruise ni lah, aktiviti air lah. Yang tu lah. Tempat-tempat lain pulau dia ni ada buat lah. Pada fasa pembangunan laluan air ini seterusnya, perkhidmatan teksi air juga akan disediakan. Untuk tempoh percubaan, 2 buah bot untuk tujuan berkenaan telah dibawa ke Sungai Melaka. Dan kru Majalah 3 telah diberi peluang menaikinya untuk bersiar-siar di kawasan laut berdekatan. Ia akan melalui pintu kawalan baraj Muara Sungai Melaka. Kami kemudian dibawa ke Masjid Terapung. Walaupun percikan air masin membasahi pipi, ia memberi satu pengalaman tersendiri bagi penumpangnya. Perancangan water taxi kita akan gunakan di Pasar 2
dan juga kalau di laut kita gunakan untuk island open, snorkeling, bawa penumpang kunjung-kunjung ke pulau-pulau lah. Batasi untuk daripada Fasa 2 daripada Melaka Central sampai ke Bandar Hilir lah. Kita gunakan pengunjung-pengunjung boleh naik water taxi. Mengurangkan kesesakan di jalan lah. Semoga fasa-fasa pembangunan Sungai Melaka yang akan dilakukan di masa hadapan dapat memberi dan membawa banyak lagi manfaat kepada masyarakat di sekitar bandaraya bersejarah ini, malah untuk negara. Anak muda gemar menyanyi lagu. Dondang sayang menjadi pilihan. Pembangunan Sungai Melaka ditunggu-tunggu bagi menjamin kesinambungan kegemilangan.